A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Kahfi, dan kita sampai ayat yang ke 43. Ini penghujung kepada cerita dua orang lelaki, seorang beriman, seorang kufur kepada Allah. Yang kufur, Allah bagi segala nikmat, kekayaan di dunia. Manakala yang beriman, Allah tak bagi apa-apa. Menunjukkan bahawa bila kita beriman, tak mestinya kita dapat nikmat dunia. Sebab orang beriman, Allah akan bagi yang jauh lebih istimewa, lebih baik daripada nikmat dunia, iaitu sesuatu yang kekal abadi. Jadi bila orang beriman hidup susah, itu satu sunnatullah. Bukan tak boleh hidup kaya, tapi bila hidup susah, jangan anggap itu satu kekurangan, tapi itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Di hujung kisah dalam kelas yang lepas, disebabkan lelaki tidak beriman kepada Allah, maka kesannya semua kekayaan, iaitu dua kebun yang Allah beri kepadanya, semuanya hancur. Sehingga tidak tinggal apa-apa. Allah gambarkan dalam bentuk isyarat, dalam bentuk bahasa isyarat. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Maka si kaya ini akhirnya membolak-balikkan tangannya sebagai tanda semua hasilnya, penat lelahnya bertahun-tahun akhirnya hancur sekelip mata. Dan ketika itu dia menyesal dan dia tahu apa puncanya. Puncanya ialah ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Puncanya ialah dia telah mensyirikkan Allah. Dan syirik dalam kisah ni bukan menyembah patung, bukan berjumpa bomoh dan percaya pada kata-kata bomoh. Syirik di sini ialah syirik apa dah? Syirik apa dah? Nama apa syirik? Secara umumnya ada dua syirik ni. Satu syirik jaliyun, syirik yang besar ataupun nyata. Yang kedua syirik khafiyun, tersembunyi. Tapi dalam syirik khafiyun pun ada banyak jenis, antaranya riak. Tapi dalam kisah ni, syirik yang dilakukan oleh lelaki ni iaitu syirikul asbab, syirik sebab. Iaitu dia yakin apa yang dia usaha tu, semua yang dia dapat adalah hasil daripada usaha dia. Itu adalah syirik sebab. Semua yang manusia dapat adalah hasil daripada pemberian Allah, bukan daripada hasil usaha manusia. Dan bila kebunnya hancur, bila kita ditimpa musibah, di dunia ada ruang lagi untuk kita minta pertolongan. Biasanya apa benda yang kita minta pertolongan, ataupun tempat kita bergantung bila ditimpa musibah? Biasa apa dia? Apa yang dibanggakan oleh lelaki yang syirik kepada Allah ni? Bila dia masuk kebun, dia bangga dengan dua benda kan?
ana aksaru minka malan. Dia bangga dengan harta. Yang kedua, wa a'azzu nafara, dan aku paling ramai pengikut. Jadi bila manusia berbangga dengan dua benda ni, bila dia timpa musibah, dia rasa tak ada masalah. Sebab apa ada dua benda ni? Maka Allah pun jawab dalam ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lam takul lahu, dan tidak takun, tidak ada, lahu, tidak ada baginya, bagi lelaki yang syirik kepada Allah ini, fi'atun, kumpulan, yang surunahu, yang suruh daripada nasrun, yang dapat menolongnya. Min dunillah, dari selain Allah. Jadi Tuhan nak bagi tahu yang kamu bangga tu, wa a'azzu nafara, pengikut aku, pekerja aku, staf aku ramai. Tapi Tuhan kata tidak ada satu pun yang boleh menolongnya. Wa ma kana muntasira, dan tidak dia dapat menolong dirinya sendiri. Orang pun tak boleh tolong dia, dia pun tak boleh menolong diri sendiri. Ayat ni lebih kurang sama dengan apa yang diturunkan kepada Abu Lahab. Tuhan kata apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dan celakalah yada, dua tangan. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Dan celakalah dia. Bila sebut celaka, itulah musibah yang paling besar. Dan manusia akan mencari pertolongan. Apa dia? Dua benda. Satu, anak ataupun manusia. Yang kedua, harta. Maka lepas tu Allah terus sebut apa yang boleh menyelamatkan manusia sebenarnya tak boleh. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, cuba terjemah. Wa ma, apa dia? Ma, dan tidak aghna, apa dia? Aghna, tidak memberi faedah. Asal daripada ghaniyun, tidak memberi faedah anhu kepada Abu Lahab maluhu, hartanya. Satu. Yang kedua, wama kasab, dan apa yang dia usaha. Apa dia yang dia usaha? Satu, harta tak boleh membantunya daripada azab Allah. Yang kedua, apa yang dia usaha. Apa maksud apa yang dia usahakan? Hasil kerja dia dah masuk sini ni, mal, harta. Hasil kerja duit kan. Kalau nak kata wa makasab ialah harta, tak betul, sebab ada sebut harta. Apa dia? Di sini dia terjemah ialah anak. Orang yang paling dekat dan mudah membantu kita ialah anak. Yang kedua barulah orang lain. Jadi harta tak boleh menyelamatkan manusia, dan anak pun tak boleh. Sama dengan ayat ni. Okey. Kemudian Tuhan bagi tahu
Habis apa yang boleh selamatkan manusia daripada musibah ataupun daripada azab Allah? Hunalika. Hunalika, di sana. Ada ahli tafsir mengatakan di sana maksud dia di hari kiamat. Al-walayah. Al-walayah. Apa makna walayah? Tulisan sama kan? Tapi boleh baca dua. Satu, walayah. Yang kedua, wilayah. Yang mana betul? Yang mana betul? Dua-dua betul. Yang mana satu bahasa Arab, yang mana satu bahasa Melayu? Yang atas Arab, yang bawah? Tak, yang bawah bahasa Arab juga ni. Bahasa Melayu yang ambil bahasa Arab. Wilayah persekutuan. Jadi ini dua-dua qiraah yang betul. Jadi kalau saya baca hunalikal walayatu pun betul. Kalau saya baca hunalikal wilayatu pun betul. Tak salah. Jadi kalau ada imam baca hunalikal wilayatu, jangan tegur. Jangan tegur, sebab itu baca ayat betul. Cuma imam bila nak baca kena bagi kepada makmum. Saya nak baca qiraah yang lain ni, jangan tegur saya. Imam tak boleh baca ayat yang berbeza walaupun betul, selagi mana makmum tak tahu. Kalau baca dalam keadaan makmum jahil boleh menimbulkan fitnah. Okey, kalau walayah dalam bahasa Arab makna dia an-nusrah, pertolongan. An-nusrah, pertolongan. Kalau wilayah makna dia al-mulk was-sultah. Wilayah makna dia an-nusrah, pertolongan. Kalau wilayah berbaris bawah makna dia al-mulk. Apa makna mulk? Kerajaan. Sultah, kuasa. Kuasa. Jadi kalau ada dua qiraat, dua-dua betul, nak terjemah apa ni? Di sanalah semua boleh terjemah pertolongan. Di sana pertolongan pun betul, kuasa pun betul, apa lagi? Kerajaan. Kebun dah terbakar hangus walaupun dah habis banyak masa, tenaga dan duit. Habis dari mana kita akan dapat pertolongan? Tidak ada pertolongan, melainkan di sana pertolongan hanya lillah, hanya milik Allah. Al-haq, yang sebenar. Boleh. Jadi di sini Allah nak bagi tahu, jangan mengharap pada manusia, jangan bergantung pada manusia, jangan berserah kepada manusia. Sebab manusia tak boleh buat apa-apa. Sebab tu dalam surah apa ni? Qul a'udzu birabbil falaq. Satu birabbil falaq. Satu lagi birabbin nas. Tuhan perintah pada siapa ni? Qul, pada Nabi Muhammad. Katalah wahai Muhammad. Apa dia? A'udzu, aku berlindung dengan siapa? Birabbil falaq, dengan Tuhan yang memiliki al-falaq. Apa dia? Waktu subuh. Ataupun ada ulama mentafsirkan makhluk. Tuhan pencipta makhluk ataupun Tuhan pencipta waktu subuh. Satu lagi, katalah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan pencipta dan pemilik manusia.
Tuhan suruh siapa ni berlindung dengan Tuhan? Tuhan suruh siapa berlindung dengan Tuhan? Ha? Dalam ayat ini Tuhan perintah siapa ni? Ha? Nabi Muhammad. Sehebat Nabi Muhammad, manusia yang paling hebat, yang paling mulia, paling dekat dengan Allah pun wajib berlindung dengan Allah. Tak boleh berlindung dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita dengan Nabi Muhammad jauh beza, jangan pula kita bergantung pada diri sendiri ataupun pada manusia. Okey? Kemudian Tuhan kata di sanalah pertolongan hanya milik Allah. Huwa khair. Ia adalah khair, lebih baik. Sawaban, lebih baik dari segi apa ni? Dari segi ganjaran, pahala. Bila Tuhan kata lebih baik, mana ada yang baik? Betul? Lebih baik mesti ada perbandingan antara dua. Kalau pahala di sisi Allah lebih baik, yang baik apa dia? Yang baik apa dia? Apa yang baik? Ya di sisi manusia lah. Kita rasa tak yang di sisi manusia tu baik? Rasa tak? Rasa? Sebab tu kita bekerja. Tapi yang balasan daripada manusia, banyak mana dibalas? Upahnya berapa? Ikut hari bekerja. Kalau kerja 30 hari, upahnya 30 hari. Kalau kerja setahun, upahnya setahun. Tapi yang di sisi Allah khairul, lebih baik daripada itu. Apa maksud dia? Apa maksud lebih baik? Apa dia? Lebih baik. Yalah, apa maksud lebih baik? Dari sudut apa? Dari sudut apa? Boleh bagi contoh? Ha? Syurga? Balasan apa dia? Kalau boleh bagi dalil sekali. Apa ayat tu? Man yuqridullaha qardan hasana. Surah Baqarah. Tuan tanya, man, siapa yang yuqridu? Siapa yang pernah dengar tak qardan hasan, al-qardul hasan? Pernah? Siapa yang nak meminjamkan kepada Allah? Siapa yang nak bagi pinjam kepada Allah, pinjaman yang baik? Soalan tu bukan Allah nak jawapan, Allah nak menggalakkan supaya kita teringin dan berlomba untuk memberi pinjam. Maksud pinjaman hasanah ni ialah beramal soleh. Maka Allah bagi tahu apa balasan dia. Ini sawaban, khairu sawaban. Apa dia balasannya? Fayudha'ifahu, lalu Allah akan menggandakan kepadanya adha'afan katsirah, dengan gandaan yang banyak. Boleh? Itu maksud khairun sawaba. Kalau kita bagi pinjam pada Allah, Allah akan bukan setakat bayar balik, tapi bayar dengan berlipat kali ganda. Ayat ni Allah tak sebut berapa kali ganda. Tapi ayat lain surah Al-Baqarah ayat 216, Allah kata apa? Masalul lazina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang yang infak pada jalan Allah,
Kamasali habbah, seperti satu benih. Satu benih. Kemudian fi kulli setiap habbah ambatat, setiap benih ni keluar sab'a sanabil, 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100. Jadi berapa semua? 7. Semua sekali satu dapat 700. Boleh? Ini maksud khairun sawabah. Kalau kerja satu hari dapat berapa? Dapat berapa? Kalau kita bagi RM1 dapat 700. Kalau bagi RM1,000 dapat 70,000. 700,000. Ada tak manusia macam tu? Kita berniaga, kita bagi modal RM1, dia bagi 700. Tak ada kan? Pak Mantelo pun tak boleh bagi. Tapi yang lebih hebat lagi apa dah? Yang lebih hebat ialah wa khairun uqbah, dan sebaik-baik uqbah apa dah? Kesudahannya, akibat dia. Yang ni sawaban pahala, yang ni pula kesudahannya. Apa dia? Dia bekerja dia dapat pahala 700 dan mungkin lebih lagi. Tapi kesudahannya apa dia? Masuk syurga dan kekal abadi. Bukan 700 tahun, bukan 7,000 tahun, bukan 7 juta tahun, tapi selama-lamanya. Kadang-kadang orang tu beriman satu hari je, tapi Allah balas selama-lamanya. Itu khairun uqbah. Berbeza dengan manusia. Kadang-kadang kita kerja, kita bagi khidmat 20 tahun, tapi bila pension, kesudahannya jadi apa? Nak contoh? Nak contoh? Tengoklah Tun M. Berapa tahun dia jadi PM orang nombor 1? Berapa tahun? 22 tahun. Banyak jasa dia tak? Banyak kebaikan dia buat, banyak projek mega. Tapi kesudahannya apa dia? Terpaksa berjalan ke hulu, ke hilir, utara, selatan untuk kena kutuk pula, kena maki pula. Tengok kesudahan dia. Betul? Ada yang tak sempat habis, kena buang dah. Kesudahan dia. Itulah dunia. Tapi akhirat, kadang-kadang dia tak ada jawatan pun dalam kerajaan. Tak ada jawatan dalam kerajaan. Kadang-kadang dia, contoh macam tukang sihir. Tukang sihir syirik kepada Allah, dia hanya beriman berapa hari? Berapa hari beriman? Tak sampai 1 hari, tapi kesudahannya syurga yang kekal abadi. Boleh? Boleh ke? Nak contoh lain? Tapi kita macam faham je. Bila tengok kehidupan kita, kita tak kejar ni khairun uqbah. Yang kita kejar ialah dunia. Nak naik pangkat, nak kedudukan dalam masyarakat, nak nama. Tapi bila pencen, orang hirau tak pada kita? Tak hirau. Tengok-tengok kayu bersikap. Pakcik kerja apa dulu? Pakcik kerja besar dulu. Tapi sekarang tak ada siapa tanya pun dia. Betul tak? Dulu timbalan Perdana Menteri siapa? Tun Musa Hitam. Ada lagi sekarang? Ada lagi? Ada kan? Dulu semua orang sebut. Sekarang orang tahu tak dia kat mana? Tahu? Tak tahu? Tak patut. Sebab dia banyak jasa. Tapi itulah, kat dunia bukan khairun uqbah. Okey. Jadi jangan berlomba untuk dapat jawatan kat dunia. Sebab akhirnya kesudahannya okey. Wadrib, dan wadrib apa dia? Buatlah
lahum, kepada mereka. Bila sebut mereka ni siapa dia? Betul lah manusia, tapi spesifiknya siapa? Quran ni turun pada siapa? Orang musyrikin Mekah. Jadi Quran turun, bila Quran turun berlaku pertembungan antara orang beriman dengan orang musyrikin Mekah. Jadi bila Tuhan kata mereka ni, maksud dia ialah orang musyrikin Mekah. Wahai Muhammad, buatlah contoh kepada mereka, iaitu orang musyrikin Mekah yang tak beriman. Apa contoh? Perumpamaan al-hayatid dunia, kehidupan dunia. Kama'in, seperti air. Anzalnahu, yang kami telah turunkannya. Minas sama', kami turunkan daripada langit. Sebenar air hujan ni turun daripada langit ke daripada mana? Daripada awan kan? Dah tahu awan kan apa terjemah langit? Dia langit dengan awan biasa tak? Beza? Kalau bahasa Arab, awan apa dia? As-sahab. Ada dalam Quran kan? Was-sahabil musakhkhar. Tuhan kata was-sahabi al-musakhkhar baina as-sama'i wal ard. Was-sahabi, awan, al-musakhkhar, yang diperjalankan oleh Allah. Di mana awan tu? Baina as-sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Jadi langit, air hujan ni turun daripada awan, bukan daripada langit. Jadi nak terjemah apa kat sini? Kami turunkannya daripada dalam bahasa Arab, sama' ni sebenarnya bukan langit. Sama' ialah tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Sama' bukan langit. Kenapa langit dinamakan sama'? Sebab dia tinggi. Terjemah yang tepat apa dia? Dari awan lah. Perumpamaan kehidupan dunia sama seperti air yang kami turunkannya daripada awan. Fakhtalata, lalu bercampur bihi, dengannya. Nya ni apa dia? Air. Bila air turun, bumi itu bercampur dengan air. Apa yang bercampur? Nabatul ardi, tumbuhan di bumi. Maksud dia bumi ni asalnya kering, kemudian bila turun hujan, bumi itu basah, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Fa asbaha shima, setelah dia bumi menumbuhkan tumbuhan, bila tumbuh tu cantik tak tumbuhan tu, pokok-pokok cantik dan menarik tak? Tapi menarik tu lama ke sekejap? Sekejap je. Sebab tu Tuhan kata fa ni makna lalu, bukan semma. Lalu ia menjadi, ia ni tumbuhan hashim, kering. Tazruhur riyah, bukan setakat kering, kering dah hancur. Kemudian ditiup
oleh ar-riyah, angin. Angin-angin. Apa maksud? Apa yang Tuhan nak bagi tahu ni? Tuhan suruh Nabi Muhammad buat contoh kehidupan dunia kepada orang-orang musyrikin, termasuklah pada umat dia semuanya. Buat contoh apa ni? Kehidupan dunia sama seperti air hujan yang turun, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan tu segar, hidup dan menarik. Tapi tak berapa lama hancur, kemudian ditiup angin. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kehidupan dunia ni sama seperti pokok tadi, iaitu pertama sekejap, tak lama. Yang kedua, dia tak kekal. Maka kalau benda tu tak kekal, walaupun menarik, janganlah tertipu dengan kehidupan dunia, sebab dia sementara. Habis nak apa ni? Kalau tak fokus pada dunia, kita nak fokus pada apa? Nanti Allah bagi tahu. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, muqtadira. Muqtadira ni sama dengan qadira, sangat berkuasa. Sangat berkuasa dari segi apa ni? Nak menumbuhkan tumbuhan, kemudian nak mematikannya. Ini yang pokok tu dah mati, Tuhan gambarkan dia hanyalah sekejap saja. Tapi kalau balik pada kisah orang yang syirik kepada Allah, yang mempunyai 2 kebun, pokok dia mati setelah habis masa dia ataupun mati sebelum. Kalau yang tu lagi cepat, Allah terbakar hangus semua kebun dia sebelum sampai masa dia. Itu lagi cepat. Di situ menunjukkan Allah tu maha berkuasa. Nak mati awal ke, nak mati kemudian ke, nak hidup yang mati ke, nak matikan yang hidup ke, semua Allah maha berkuasa. Kemudian Allah beritahu, walaupun dunia ni sementara, sekejap, tidak kekal lama, tapi manusia tetap tertipu. Manusia tetap kejar benda yang sementara. Apa sebab? Betul? Betul kan? Sebabnya apa? Al-malu. Al-malu apa dia? Harta. Bila sebut harta, apa maksud harta ni? Semua sekali lah, barang kemas, kereta, rumah, tanah, kebun, wal banun, dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya adalah al-hayatid dunya. Al-hayat mana ada kehidupan. Dunia apa makna dia? Al-hayatud dunia kita hanya terjemah dua perkataan, tapi yang kita terjemah satu je. Al-hayatu. Dunia kita tak terjemah. Kita kekalkan makna perkataan dia dunia. Sebenarnya apa makna dunia? Kehidupan yang dekat dan hina. Daripada perkataan dunuwun. Satu makna dekat, yang kedua makna hina. Jadi kalau kita faham makna dunia ni, kita tak akan kejar dan kita tak akan tertipu. Sebab dia kehidupan yang dekat, yang sementara. Yang kedua, kehidupan yang hina. Okey. Dua benda ni yang banyak menipu manusia. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah apa ni? Insya-Allah. Azan,
Dua benda ini banyak menipu daya manusia. Sebab tu Allah larang dalam surah Al-Munafiqun. Allah larang kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kamu amwalukum, harta-harta kamu. Satu. Yang kedua, wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kamu melalaikan kamu. Melalaikan daripada apa? An zikrillah, daripada berzikir pada Allah. Berapa ramai yang solat lambat sebab anak, berapa ramai yang tak solat sebab kejar harta. Kemudian Tuhan kata, wa man yaf'al zalika, siapa yang melakukan demikian, iaitu dilalaikan oleh harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Jadi siapa yang sebenar rugi ni? Yang tak berzikir pada Allah disebabkan mengurus anak, bukan sebab orang tak ada duit. Okey, antara harta dengan anak, yang mana kita lebih sayang? Antara anak dengan harta, yang mana kita lebih sayang? Apa dia? Harta. Kalau rumah terbakar, selamat duit dulu ke anak? Tak, fitrah manusia, dia lebih sayangkan harta ataupun anak? Anak kan? Tapi kenapa Allah sebut harta dulu? Kata ulama, tak ada perkataan yang Allah sebut dalam Quran, dan tak ada susunan perkataan melainkan ada maksud yang tersirat. Semua manusia lebih sayangkan anak. Sebab tu Allah sebut al-banun wal mal. Tapi kenapa Allah sebut harta dulu? Bagi yang tak ada anak, apa dia? Ada orang buat anak. Dia buat anak sebab bukan anak dia, anak zina. Biasa yang buang tu bukan anak yang betul kan? Tapi bila daripada perkahwinan yang sah, dia buang tak? Tak buang. Dia okey. Jawapan tu tak salah, cuma tak betul je. Sebenarnya memang kita semua mak bapak lebih cintakan anak. Tapi hidup tanpa harta tak ada faedah, walaupun anak ramai. Betul? Berapa ramai orang yang ada anak tapi miskin, kadang-kadang dia kata anak tu mencelakakan dia. Dan sebab tu orang musyrikin Mekah, dia buat apa dengan anak? Dia buat apa? Anak lelaki, anak perempuan. Apa sebab dia bunuh anak perempuan? Sebab harta lah. Dia kata anak perempuan tak boleh membantu dia untuk dapat harta. Betul, manusia lebih cintakan anak, tapi yang mengindahkan kehidupan manusia ialah harta. Dengan ada harta, dia boleh kahwin. Dengan ada harta, dia dapat anak. Dengan ada harta, dia boleh bagi anak dia sekolah yang terbaik. Dengan ada harta, dia boleh beli kereta, boleh beli rumah. Tapi kalau anak ada, harta tak ada, itulah kecelakaan. Betul? Hidup merempat, anak ramai, minta sana, sedekah sini. Maka Allah sebut benda yang diutamakan oleh manusia, walaupun dia lebih cintakan anak. Satu. Yang kedua, manusia lebih sayangkan anak, tapi yang banyak masa manusia dihabiskan untuk apa? Sepatutnya kalau dia lebih sayangkan anak, masa dia lebih banyak kepada anak. Tapi kita masa kerja dengan masa dengan anak, beza tak? Kadang-kadang kita keluar, anak tidur, kita balik,
Anak tidur. Sebenarnya kita cari duit untuk siapa tu? Untuk anak kan? Tapi tak sempat tengok anak. Sebenarnya bukan untuk anak, tapi untuk nafsu. Kalau betul kita cari duit untuk anak, kena bagi masa untuk anak. Sebab antara harta dengan anak, yang paling penting dapat membantu kita setelah mati apa dia? Anak yang soleh. Boleh? Okey, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Kenapa Allah sebut perhiasan? Apa makna perhiasan? Bila sebut perhiasan, makna dia cantik dan menarik. Betul tak? Anak tu menarik perhatian manusia. Harta tu menarik perhatian manusia. Adakah orang tengok anak benci? Bila dapat anak je, dia tak buat apa-apa. Kamu tak buat akikah? Tak. Kenapa? Bencilah aku. Tak ada kan? Sama juga. Ada tak dia tengok duit, dia benci? Lagi banyak tengok, lagi dia meluat. Ada? Tak ada. Sebab apa? Semua seronok. Sebab Allah jadikan dua-dua ni adalah ada tarikannya. Sengaja Allah jadikan harta dan anak-anak menarik hati manusia. Untuk apa ni? Untuk menguji manusia. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 14. Cuba buka surah Ali Imran. Ada? Allah kata apa? Ayat ini panjang sikit kan? Zuyina, dihiaskan. Zuyina, dihiaskan. Sama dengan makna zina. Mana asalnya tak cantik. Dunia ni memang tak cantik. Sebab apa? Sebab dia sementara. Sebab dia tidak kekal. Memang tak cantik, benda yang sementara. Tapi Allah jadikan dia menarik. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Dihiaskan kepada manusia hubbus syahwat, cintakan hawa nafsu. Apa dia hawa nafsu? Tuan sebut satu persatu. Pertama, wanita. Yang kedua, dalam ayat tu, anak-anak. Yang ketiga, harta yang banyak. Yang paling utama, emas dan perak. Yang keempat, kuda perang. Kuda-kuda yang bertanda. Apa maksud dia? Dulu kuda bertanda, sekarang Merc, BM. Itu kuda bertanda lah tu. Kalau Prado tu bukan kuda bertanda. Kemudian apa lagi? Kebun. Semua tu Allah jadikan menarik. Walaupun dia duduk Kuala Lumpur, tapi dia beli kebun kat mana? Dusun Tua. Bila dia pergi sekali setahun, dia nak juga beli. Walaupun dia pergi sekali setahun. Kemudian siapa yang jaga? Ada seorang student saya, dia ada kebun. Saya kata, siapa jaga? Saya upah orang Indonesia. Saya buat rumah satu kat situ. Kemudian orang Indonesia duduk dengan suami isteri. Jadi akhirnya siapa yang untung? Dapat kebun free, rumah free, durian free. Tengok manusia kan? Dia tak boleh berfikir panjang. Sebab apa? Tertipu dengan ni. Allah sengaja hiaskan. Dalam surah Baqarah, ayat ni Allah kata dihias untuk siapa ni? Manusia, termasuk semua sekali. Tapi surah Baqarah ayat 212, Allah sebut secara khusus Zujina.
Cuba terjemah. Zuyina, dihiaskan. Untuk siapa ni? Lillazina kafaru. Untuk orang-orang kafir. Apa yang dihiaskan? Al-hayata ad-dunya. Surah Ali Imran, Tuhan kata dihiaskan untuk manusia. Surah Baqarah dihiaskan apa yang Allah nak beritahu sebenarnya? Apa yang Allah nak beritahu? Iaitu Allah nak beritahu yang mudah tertipu dengan kehidupan dunia adalah orang kafir ataupun orang yang sifatnya menyerupai orang kafir. Siapa yang mudah sangat tertipu dengan dunia, dia menyerupai orang kafir. Dan juga Allah nak beritahu orang beriman tak pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Tuhan beritahu dalam surah wal akhiratu khairun laka minal ula. Surah apa ni? Surah apa? Al-A'la. Al-A'la ke Wadduha? Ha? Buat cek dulu. Wadduha kan? Ad-Duha. Okey, cuba terjemah. Wal akhirah, kehidupan akhirat khairun, lebih baik laka bagi engkau, minal ula, daripada yang akhir, iaitu kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Apa maksud kehidupan pertama? Dunia. Jadi ayat ni Allah nak beritahu sifat orang beriman, dia tak tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Akhirat jauh lebih baik bagi mereka. Boleh? Jadi kalau kita tengok dunia je tertipu, kita ada sifat-sifat orang kafir. Bolehkah? Tengok telefon baru je nak tukar, yang lama okey lagi. Tengok baju je model baru, kemudian ada potongan murah pula, nak beli, tertipu. Walaupun baru habis solat tarawih 23 rakaat, baru je habis puasa 6, tinggi nak tukar kereta baru. Kereta apa? Beza tak main dia nak kuda bertanda tu. Sebab itulah bila turun ayat lan tanalul birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini surah Ali Imran kan? Ingat tak ayat ni duduk kat mana ni? Lan tanalul birra. Dia surah Ali Imran, tapi duduk kat mana? Permulaan surah juzuk pertama pada? Permulaan juzuk pertama. Alif Lam Mim lah, takkan tak tahu. Permulaan juzuk kedua, sayaqulu sufaha. Permulaan juzuk ketiga, tilkar rusul. Permulaan juzuk keempat, lan tanalul birra. Okey, cuba terjemah. Lan tanalu, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai albir, kebaikan. Kebaikan mana ni? Yang di sisi Allah. Tak mungkin kamu jadi orang yang terbaik hatta tunfiku, sehinggalah kamu infakkan. Infak yang mana ni? Mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cinta. Boleh? Saya nak beritahu bagaimana Nabi berjaya mendidik para sahabat sehingga dia tak tertipu dengan dunia. Bahkan dia tetap wal akhiratu khairun laka. Jadi bila turun ayat ni, seorang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari, dia tadabbur Al-Quran. Tadabbur tu bukan makna faham saja, terus amalkan. Dia tak ambil masa untuk amalkannya. Dia pun cari. Dia ni antara orang yang terkaya di Madinah, Abu Talha Al-Ansari. Dia cari mana-mana kebun dia yang banyak tu,
yang paling dia sayang. Mimma tuhibbun. Jumpalah satu kebun, nama dia apa? Bayarha. Kebun ni apa kelebihannya? Pertama, depan masjid Nabi. Yang kedua, ada satu telaga yang airnya cukup enak. Yang ketiga, Nabi selalu masuk kebun ni. Itu antara benda yang paling dia suka. Sebab orang paling mulia suka masuk kebun dia. Sebab itulah antara sebab kebun yang paling dia suka. Tapi sebab dia tak tertipu dengan dunia. Ini dunia ni. Wal akhirah khairun. Apa dia akhirat? Al-bir. Dia nak al-bir. Dia lupa dah kebaikan dunia. Maka dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada kebun yang paling aku suka. Dan Allah dah turunkan ayat ni. Aku nak dapat al-bir. Syarat dia apa dia? Infak apa yang paling aku suka. Maka Nabi kata, bakhin-bakhin, ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Nabi kata, bagilah kepada kaum kerabat kamu. Boleh? Itu bukti sahabat tak tertipu dengan dunia. Bila Tuhan kata, kalau nak kebaikan, bagi yang paling dia sayang. Masa tu juga dia bagi yang tersayang. Begitu juga seorang sahabat lagi, Abdullah bin Umar. Bila turun ayat ni, apa saja yang dia rasa sayang, dia bagi. Dah habis dah. Besok ada lagi benda yang sayang, dia bagi lagi. Minggu depan ada lagi benda baru yang paling dia sayang, dia bagi lagi. Sebab apa? Dia nak albir. Itu sahabat tak tertipu dengan dunia. Boleh tak? Kita tak boleh macam tu. Yang kita sayang, kita bagi ke kita simpan? Simpan. Yang kita bagi yang mana? Yang ketat. Kan? Yang sahih dia tak boleh pakai, yang menyemak ke almari kita. Betul kan? Kita nak clear, susah. Belajar senang kan? Abdullah bin Umar juga, bila turun ayat ni, dia ada hamba. Kan sahabat dulu dapat, kadang-kadang dia pergi berperang dapat hamba wanita. Jadi dia nak dapat albir, dia cari hamba yang paling cantik, yang paling muda, yang paling rajin bekerja. Kemudian dia merdekakan, dia bagi pada orang. Yang tu yang paling dia sayang, tapi sebab dia nak dapat albir, dia bagi yang paling dia sayang. Boleh ke? Contoh kita ada dua bibik kan. Satu tua pemalas, yang kedua muda, rajin, cantik. Mak kita perlukan bibik, kita bagi yang mana? Bagi yang mana? Nampak sangat tak tadabbur. Susah kan? Memang susah. Kita kata, mak ambillah bibik ni. Serabut, malah betul kerja. Yang tu kita bagi. Sepatut kita bagi yang muda, yang rajin tu. Susahnya nak didik hati. Okey. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyat, dan kalau yang ni perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara, habis apa yang kekal? Wal baqiyat, baqa, dan yang kekal ialah amal soleh. Apa maksud amal soleh? Tuhan tak kata ilmu. Sekarang ni kita belajar kan, ilmu kita bukan amal soleh. Amal soleh ialah bila kita beramal. Sebab tu ada satu hadis riwayat Tabarani, dia kata, satu hadis Nabi kata, baqiyat as-salihat ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada lagi riwayat ditambah satu lagi. Apa dia? La haula wala
Maksud baqiyat as-salihat, satu pendapat ialah zikir. Zikir apa ni? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir ni banyak jenis lah. Ada yang berdasarkan masa. Kalau tak kena pada masa, tak boleh zikir tu. Contoh zikir lepas solat, tak boleh baca bukan selepas solat. Ataupun zikir pagi dan petang, tak boleh baca tengah hari. Yang kedua, zikir mengikut tempat. Kalau tak kena pada tempat, tak boleh baca zikir tu. Contoh zikir apa? Zikir masuk rumah. Zikir masuk rumah. Kalau tak masuk rumah, jangan baca doa masuk rumah. Zikir keluar rumah, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir masuk, keluar tandas. Itu mengikut tempat. Dan ada yang ketiga, zikir yang bebas, boleh baca bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Antaranya zikir ni, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ni saja ada hampir 10 kelebihan dan semua berdasarkan hadis sahih. Salah satu Nabi kata dalam hadis yang sahih, carilah pelindung dan perisai kamu. Sahabat pun bertanya, pelindung daripada musuh yang datang nak serang kita ke? Nabi kata tak, lebih daripada itu, iaitu pelindung daripada neraka. Sahabat tanya, apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, dalam satu hadis Nabi kata, tidak ada zikir yang paling Allah cinta melainkan zikir ini. Semua hadis sahih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, Nabi kata, aku lebih suka baca zikir ni daripada terbit matahari. Besar tak nikmat terbit matahari? Nak tahu besar tak besar? Cuba bayangkan, pagi besok matahari tak terbit, apa jadi? Tak ada kehidupan. Sepanjang masa gelap, tak ada kehidupan. Mana satu musibah yang besar. Tapi Nabi lebih suka baca zikir ni daripada nikmat terbit matahari. Zikir ni terlalu besar faedah, jadi bacalah. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi kata, kita sebut subhanallah, satu sedekah. Alhamdulillah, satu sedekah. La ilaha illallah, satu sedekah. Allahu akbar, satu sedekah. Kalau kita baca semua 100, berapa sedekah kita dapat? 100, 200, 300, 400 sedekah. Semua hadis sahih. Jadi jangan lupa baca zikir ni. Ramai orang tak sempat baca zikir ni, betul tak? Hari ni siapa baca 10 kali zikir ni? Bagi tahu je, bukan riak pun, sebab menjawab soalan saya. Lepas solat dia tak ada la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan tidak ada la haula wala quwwata illa billah, kan? Siapa baca 20 kali hari ni? Bila tak baca, mana apa tu? Sebab apa tak baca? Tertipu dengan dunia. Betul? Tak nak mengaku tu. Tuhan dah kata, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada zikrullah. Jangan. Makan hari ni ada tak terlupa makan? Tak ada. Ramai yang makan terlupa baca doa lepas makan. Ramai yang pergi makan rumah orang terlupa nak doa kepada tuan rumah, padahal dia zikrullah. Semua tu punca apa? Dua benda je. Satu, harta, benda. Yang kedua, anak-anak. Bolehkah? Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Baca zikir ni. Oh, banyak. Ini salah satu. Yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kelebihan dia? Allah suka, paling ringan di lidah dan berat pada timbangan. Baca tu je. Ini tak baca. Tak, kena pelbagaikan zikir. Yang ni pula ni apa dah? Satu lagi saya lupa nak bagi tu kelebihan. Satu hadis sahih, Nabi Ibrahim berkata, kata Nabi Muhammad SAW,
ketika aku diisrakan pada malam Lailatul Mi'raj, aku jumpa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salam aku pada umat kamu. Okey? Kemudian kata Ibrahim kepada Nabi Muhammad, kamu tahu tak, syurga tu tanah dia cantik, air dia enak, tapi tanah dia kosong je, mendatar je, tak ada pokok. Dan pokok-pokoknya ialah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rumah kita ada pokok tak? Ada. Nak tanam pokok kena beli dulu kan. Kemudian ambil masa tak nak siram, nak bajah kan. Tapi lepas tu mati. Yang ni kena beli tak? Tak perlu siram. Tapi ramai yang tak baca zikir ni. Padahal tengah siram pokok pun boleh baca ni. Tapi sebab lalai dengan pokok bunga plastik tu, dia lupa nak baca zikir. Okey. Yang mana? Yang mana ni? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Ya, betul. Jadi soalannya? Itulah dia. Buat 100 kali sehari. Jangan buat beribu kali lah. Dan jangan risau kepada beribu kali, sebab 100 pun tak buat. Okey. Betul Ustaz. 100 kali sehari. Tak, ini ada hadis ni. Dalam satu hadis Nabi kata, siapa baca subhanallah 100 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 100 kali, takbir 100 kali, dia akan dapat pahala sekian-sekian. Betul. Boleh 100 kali. Tapi jangan lebih. Jangan lebih. Sehari itu sebelah pagi saja. Sehari lah. Lepas tu baca zikir lain pula, subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi. Itu kelebihannya, Allah ampunkan semua dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Dah habis 100 tu, baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dah habis dah, baca zikir lain pula 100 juga. Jangan baca zikir yang sama. Okey, wal baqiyatus salihat khairun, lebih baik inda rabbik. Lebih baik dari sisi siapa ni? Antara sebab kita malas berzikir, sebab apa? Orang tak tahu, orang tak puji, tak naik pangkat. Betul? Dan antara sebab kita rajin buat kerja dunia, sebab apa? Orang tahu, nama kita popular dan mungkin naik pangkat. Sebab tu jadi rajin. Saya nak sebut satu cerita. Ada seorang penyanyi daripada Mesir ke, nama dia Hanan Turki. Pernah dengar? Tak pernah? Siti Nurhaliza? Hanan Turki ni asalnya memang penyanyi yang terkenal di Mesir lah, sangat popular. Kemudian dia bertaubat, dia berhijab. Dalam satu interview di TV, orang tanya dia, kamu tak rasa rugi ke dengan kamu berhijab ni? Kalau sebelum ni nama kamu terkenal, orang jemput sana jemput sini, dah hidup kamu mewah. Bila kamu berhijab, tak ada siapa jemput kamu lagi, dan kamu tidak akan dipuja, kamu tak akan dikenali sebagaimana sebelum ini. Tak rasa rugi ke? Apa jawapan dia? Dia kata, selama ni aku terkenal di kalangan penduduk bumi sebagai penyanyi, sebagai orang tak baik. Tapi sekarang aku nak terkenal di kalangan penduduk langit pula, sebagai seorang wanita yang beriman, yang bertudung, yang solat, yang puasa. Cukup. Faham? Jadi carilah nama di sisi Tuhan, tak perlu cari di sisi manusia. Inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Amal soleh yang kekal ni lebih baik di sisi Tuhan engkau. Dari segi apa? Sawaban, pahala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik apa dia amalah? Harapan.
ataupun cita-cita. Betul tak? Banyak tak kita mengharap kat dunia dan kita bercita-cita tapi tak dapat? Banyak. Kadang-kadang dapat tak puas hati. Betul? Kadang-kadang dapat puas hati tapi tak tahan lama. Tapi sebaik-baik harapan, sebaik-baik cita-cita apa dah? Di akhirat. Kenapa? Pertama, pasti dapat. Yang kedua, kekal. Yang ketiga, pasti puas hati. Yang keempat apa dah? Tak payah mengharap. Tuhan kata apa? Wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja yang kamu teringin. Tak payah bercita-cita. Terlintas je dapat. Kat dunia dah bercita-cita 10 tahun, tak dapat-dapat pun. Bila dapat terbakar hangus pula. Okey, boleh? Jadi kesimpulannya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia sekejap sahaja, seumpama tumbuhan yang disiram oleh air, kemudian tumbuh, kemudian cantik, menarik, lepas tu mati. Lepas mati, orang tak ada siapa nak tengok dah. Bahkan ditiup angin, macam tak ada nilai. Jadi jangan tertipu dengan benda yang sementara. Okey. Ada soalan? Tak ada? Dalam keadaan bersemayam Jumat, kita nak baca doa kalau keselamatan di boleh tak? Yang keselamatan sebut. Dia nak baca dalam solat, di dalam fasa itu. Kita nak baca doa itu sebagai wanita yang uzur boleh tak baca 3 kul sebagai perlindungan diri? Jawapannya boleh. Ulama sepakat hukum wanita dalam haid berzikir pada Allah, sepakat boleh. Walaupun asalnya ayat Quran, tapi dia niat berzikir boleh. Yang khilafnya apa dah? Wanita uzur membaca ayat Al-Quran. Itu ulama berbeza pendapat. Yang pertama kata tak boleh kalau itu ayat Quran. Yang kedua kata boleh walaupun itu ayat Quran. Dan yang mengatakan boleh siapa dah? Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan wanita yang uzur boleh baca Quran, boleh sentuh Al-Quran. Bukan saya. Percaya tak pada Imam Bukhari? Jangan makan nasi Bukhari tapi tak percaya pada Imam Bukhari. Kalau kita ambil pendapat Imam Bukhari, tak salah. Apatah lagi wanita yang uzur, pertama, dia putus hubungan dengan Tuhan sebab tak solat. Yang kedua, Quran pula tak baca. Agak-agak jadi apa? Yang masa dia tak uzur pun dia solat tak khusyuk, Quran pun tak baca. Tiba-tiba uzur, tambah satu lagi tak baca Quran. Apa jadi? Siapa berani cakap saya walaupun tak salat, walaupun tak baca Quran, iman saya tetap maintain? Siapa berani cakap? Iman akan menjadi kuat bergantung setakat mana hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah, satu salat, yang kedua baca kalamullah. Kalau rasa tak yakin pada Imam Bukhari, ambil pendapat yang pertama, baca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan. Kalau malas juga, percayalah anda telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.